Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita nak bincangkan berkenaan dengan status COVID di Malaysia pada hari ini 30 Januari 2021 bersamaan dengan hari Sabtu. Okey. Kes hari ini macam semalam, kepala 5. So hari ini 5,728. Agak membimbangkan Dan kematian baru 13 orang. Jumlah KAT 47,388 dan jumlah kes kerusuhan setakat ni 209,661. Okey. Jadi mendengarkan kes baru yang agak tinggi ni. Jadi marilah sama-sama kita jaga diri kita, jaga diri sendiri kita. Saya bagi nasihat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Juga saya bagi nasihat kepada diri saya sendiri Dengan keadaan yang penuh cabaran di era COVID-19 ni, kita kenalah menjaga SOP. Kita kenalah ikut apa yang arahan kerajaan telah tetapkan Jika tak ada apa-apa, kita stay dekat rumah. Stay at home. Okey? Nak keluar jika perlu. Nak terdesak nak keluar, kita keluar Contoh nak beli makanan dan sebagainya. Okey. Janganlah pergi shopping kompleks, kita nak pergi beli baju dan sebagainya. Itu bukanlah barang keperluan Kalau nak beli makanan itu dibenarkan Tapi ikut SOP satu kereta boleh untuk 2 orang saja. Jadi kalau boleh yang ada anak-anak kecil tu tolonglah jangan bawa di tempat-tempat yang ramai orang. Okey. Sebab mereka lebih terdedah kepada virus terbaru ni, COVID-19. Dan jika keluar, tolonglah pakai mask. Pakai mask, pakai dengan betul. Bukan dekat pakai separuh asalkan paksama dia kena pakai ikut yang sepatutnya. Okey? Jadi lepas tu jangan lupa hand sanitizer kita minta tangan kalau kita pergi ke tempat-tempat. Dan elaklah jika satu tempat tu crowded sangat, kita elaklah pergi kawasan tersebut. Kita pergi tempat lain jika nak cari bahan makanan. Pastikan penjagaan sosial dia ikut penjagaan sosial. Okey. Sebab apa? Peperangan menentang virus ni bukan senang, dia agak sukar. Sebab kita tak nampak. Kita tak nampak benda tu kan. Dan sekarang ni jika orang tu bergejala, kita tak tahu. Sekarang ni kalau orang tu ada penyakit COVID-19, tapi dia sekarang ni ada dah simptom-simptom kes-kes yang tidak bergejala, jadi yang amat bahaya pada kita. Jadi kita kena jagalah diri kita sendiri, amalkan norma baru. Memanglah susah nak amalkan benda ni, tapi kita terpaksa. Kita kena lalui apa ni sebelum terjebak. Jika kita dah kena, dah disahkan positif, memang susah. Ia akan melibatkan ramai orang, anak-anak, isteri dan sebagainya. Jadi kita harap sama-samalah kita jaga diri kita. Jaga diri kita saja, bukan saja ni Jika tak ada keperluan apa-apa, duduklah rumah. Duduklah di rumah. Okey, sebab kes hari ni 5,728. Mengikut yang saya baca artikel tu, mengikut pakar, kes baru akan mencecah 5,000 dijangka pada bulan 5. Okey, dijangka pada bulan 5. Sekarang belum sampai bulan 5, kes dia dah mencapai 5,000. Sekarang bulan Januari. Cuba tuan-tuan dan puan-puan bayangkan jika bulan 5, berapakah kes itu? Mesti lebih banyak kan. Jadi sebelum vaksin sampai di Malaysia ni, ke bulan berapa, jadi kita nak tak nak, kita kena jaga diri kita Kita bukan saja, sekarang kita tak ada buat apa. Hanya kita sendiri yang boleh menyelamatkan diri kita sendiri. Mungkin ada setengah orang tidak percaya pada virus tersebut Itu terpulang pada masing-masing Yang penting
kita kena bertanggungjawab atas diri kita. Okey, mungkin ada yang bertanya. Ni yang kes malam. Kes malam 5,729. 5,725 COVID malam. Yang ni hari ni ada penambahan 3. Okey, penambahan 3. Jadi yang kes malam dia maknanya 2 hari ni, selama 2 hari ni maintain kes 5,000. Okey, sekarang ni mungkin antara kita yang dah tahu, mungkin bimbang. Kita sepatutnya rasa bimbang. Lepas tu saya nak memberikan sedikit info berkaitan dengan kontak rapat. Mungkin tak tahu apa tu kontak rapat, apa yang perlu kita buat jika orang tu gejala positif COVID-19. Okey, ni yang semalam. Okey, ni yang kontak rapat. Ada 4 definisi dah. 4 definisi. Pertama, ahli keluarga yang tinggal serumah atau rakan sekerja yang bekerja di ruang kerja yang sama. Okey, kita duduk satu pejabat tempat yang sama. Rakan sekelas kita. Okey. Kontak rapat berada dalam satu kenderaan yang sama dengan kes positif. Okey, mana kita duduk dalam satu kenderaan dengan satu individu yang ada kes positif. Itu yang pertama. Yang kedua, bersemuka selama lebih 15 minit dalam jarak yang kurang daripada 1 meter di dalam kawasan yang tertutup dengan kes positif. Kita berada dalam satu bilik dengan seorang yang ada kes positif, jarak dia kurang 1 meter. Kita berada dengan dia, berkomunikasi dia lebih kurang dari 15 minit. Lebih lagi kalau kawasan tu berekon, tertutup rapat. Memang lagi ini. Yang ketiga, tidak bersemuka. Tidak bersemuka, tetapi berada dalam bilik berhawa dingin yang sama selama lebih 2 jam dengan kes positif. Kita tak bersemuka dengan individu yang kes positif, tak bersemuka, tak bercakap dia, tapi kita berada dalam satu bilik dengan dia lebih dari 2 jam. Okey, kita kemungkinan besar itu adalah satu kontak rapat lah. Kes yang terakhir, kita berada dalam kenderaan yang sama dengan jarak 2 tempat duduk dengan kes positif. Kita berada dalam satu kenderaan yang sama dengan orang yang ada positif, jarak dia 2 tempat duduk dengan kes positif. Itu adalah definisi kontak rapat. Kalau kita ada mana-mana yang ada kes positif, jadi kita kena tengok kita kategori mana. 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4. Jadi kita kena ni lah. Kadang-kadang kita tak boleh salahkan orang tu yang ada COVID-19. Tak boleh. Sebab kadang-kadang dia pun tak tahu. Kadang dia tak bergejala. Dia tak bergejala. Lepas hari ke-14 baru dia bergejala. Okey, jika kita bersemuka, jika kita menjadi kontak rapat, apa yang perlu kita buat? Itu persoalan dia. Apa yang perlu kita buat? Kita tak boleh marah pada orang tersebut. Kan? Siapa nak penyakit ni? Tak ada orang nak penyakit ni. Okey. Pertama, dia ada berapa status? Okey, pertama ini kategori 3. Okey, kita ada 4 kategori. Pertama, status kita sebagai pesakit yang telah disahkan positif COVID. Okey, kategori pertama kita sebagai pesakit. Apa yang perlu kita buat? Okey, pertama, sekiranya tidak bergejala ataupun bergejala ringan dan memenuhi kriteria lain yang ditentukan, anda boleh menjalani pemantauan dan pengasingan di rumah
selama tempoh yang ditetapkan. Yang ditetapkan oleh KKM lah. Untuk yang bergejala teruk atau mempunyai komorbiditi, anda akan dirujuk ke hospital atau pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko untuk tindakan lanjut, untuk rawatan lanjut. Okey, swab ulangan tidak diperlukan. Okey, ini jika kita swab kita ni lah. Kita swab, kita dapat positif. Jika sekarang ni tak teruk, kita tak teruk, kita akan kuarantin sendiri di rumah. Jika teruk, sesak nafas semua, kita akan balik ke hospital. Okey. Sekarang ni bukan semua kes COVID positif masuk hospital. Sekarang ni yang tak kritikal akan berada di rumah. Sebab apa? Sebab sekarang ni kes terlalu ramai. Kata-kata ada tempat-tempat kemudahan di Malaysia tidak mencukupi. Jadi utamaan kepada yang kritikal. Okey, yang kedua, settle dah. Jika settle kita sebagai kontak rapat kepada individu yang pertama ni, kes positif 19. Okey, kalau saya kontak rapat dengan apa yang akan berlaku, pertama kita lah perlu kuarantin di rumah selama 10 hari. Kuarantin di rumah lah. Mana kuarantin ni kuarantin betul-betul lah, bukan maknanya kita kuarantin betul-betul dia keluar perjalanan mana-mana. Elaklah pergi ke tempat lain sebab kita kontak rapat tak semestinya kita pesakit COVID tapi malah tak berbau. Kalau kita disahkan pesakit, kita bercakap pada orang. Jadi lebih baik kita duduk di rumah. Lepas tu ujian COVID perlu dijalankan untuk yang bergejala atau atas arahan pejabat kesihatan daerah. Okey. Ujian yang kontak rapat ni hanya boleh swab test bila kita bergejala. Dalam tempoh 10 hari kita bergejala teruk, kita pergi swab. Ataupun bila diarahkan oleh pusat kesihatan daerah. Okey, swab ulangan tidak diperlukan melainkan atas arahan PKD. Okey, apa akan jadi? Jika kita kontak rapat, bila kita swab, kita positif. So, kita akan masuk ke kategori yang pertama tadi, COVID yang saya beritahu. Jika negatif, kita teruskan kuarantin di rumah selama 10 hari. Okey. Itu yang kategori ni. Yang kategori seterusnya, kategori ketiga. Contoh saya kontak rapat dengan COVID. Yang ni settle dia individu yang mempunyai kontak rapat dengan individu dari kategori. Maknanya kawan saya dia kontak rapat dengan saya. Saya bukan COVID tapi saya kontak rapat dengan COVID. Faham? COVID, pesakit COVID, saya kontak rapat dengan COVID, kawan saya kontak rapat dengan saya. Kawan saya itulah Ali Ali dia kontak rapat saya. Dia kategori 3. Dia bukan kontak rapat COVID, pesakit COVID tu. Dia dengan saya. Okey, jika tu apa yang perlu dibuat, prosedur yang perlu anda lakukan, digalakkan bekerja dari rumah. Bekerja dari rumah, beritahu majikan kita apa yang berlaku. Jika terpaksa bekerja, hadkan pergerakan antara rumah dengan tempat kerja sahaja. Di tempat kerja, elakkan berinteraksi secara bersemuka dengan orang awam dan akan sekerja serta patuhi SOP yang ketat. Jikalah majikan terkena kerja juga, you tak ada, company tak jalan. You tak ada, mesin tak boleh operasi. Pergi. Tapi kena hadkan hubungan. Dengan akan sekerja pun kena ni. Beritahu akan sekerja sekian-sekian ni dalam tempoh 10 hari. Selama tempoh 10 hari daripada hari terakhir pendedahan pada individu kategori 2 atau hingga maknanya dia kena ni lah, kuarantin selama 10 hari. Contoh Ali tu jumpa dengan saya berapa bulan. Dia kira saya hari tu kira 10 hari kena kuarantin lah. Sekiranya anda kontak rapat
amatlah digalakkan fizikal dengan individu kategori 2, termasuk elaklah makan atau tidur bersama. Maknanya kita kena ikutlah prosedur yang telah ditetapkan. Ini prosedur daripada KKM, bukan daripada saya. Sekiranya kontak rapat kategori 2 disahkan positif 19, serta anda akan bertukar ke kategori 2. Maknanya jika saya disahkan sebagai COVID, maknanya kawan saya Ali itu automatik naik status 2. Faham? Yang kategori pertama COVID, pesakit COVID. Kategori kedua rapat dengan COVID. Kategori ketiga kawan pertama yang rapat dengan kontak rapat. Okey, faham? Kategori ketiga. Okey, kategori keempat, individu yang mempunyai kontak rapat dengan individu dari kategori ketiga. Okey tadi saya ulang sekali lagi. Kategori pertama pesakit COVID. Kategori kedua, saya hubungan dengan pesakit tu. Pesakit kedua. Kategori ketiga, Ali ada hubungan dengan saya. Kontak rapat lah. Kategori keempat, Abu. Dia ada kontak rapat dengan Ali. Okey. Itu maksud dia. Maknanya yang keempat tu, Abu ada kata yang Ali kan saya. Okey. Maknanya yang Abu tu tak ada kontak rapat dengan saya lah, dia hanya dengan Ali je. Maknanya dia dah lapisan yang ketiga, saya lapisan pertama. Yang tu, okey. Okey, apa akan berlaku pada dia? Kalau dia tiada langan khusus. Yang perlu risau, tak perlu dia bukan kategori ni, dia tak perlu karantin. Okey, maknanya sila dapatkan perkembangan serta kategori 3 sama ada bertukar kepada 2. Tengoklah kepada yang keempat tu, dan tengok kepada Ali tu. Jika dia tukar status, sekiranya kontak rapat anda dan kategori 3 bertukar menjadi kategori 2, serta anda akan bertukar dari 4 ke 3. Maksudnya macam mana? Maksudnya yang kes yang keempat, kategori 4 ni, dia akan naik ke kategori 3 jika saya disahkan pesakit COVID. Lepas saya kuarantin, saya disahkan COVID. Yang Ali tu akan naik kategori kedua, Abu tu akan naik kategori ke-3. Itu maksudnya. Jadi sekarang ni kita dah tahu status kita dalam rantaian COVID-19. Itu status. Status pertama pesakit COVID. Status 2 yang ada kontak rapat dengan peserta COVID. Yang ketiga yang ada kontak rapat dengan saya ni. Yang keempat yang ada kontak rapat dengan kawan ni. Bukan kontak rapat terus dengan saya. Itu adalah ni. Jadi bila kita kena pasti kategori-kategori, kita kena ikutlah prosedur yang telah ditetapkan. Jangan panik. Panik tak tahu apa nak buat kan. Lepas tu biarlah kawan online. Tak ke mana. Kita kena muhasabah diri. Kita kena muhasabah diri, kena tahu apa. Jangan nak terus menyalahkan orang. Sebab mungkin satu hari nanti kita kena pesakit, kita kena virus COVID-19. Macam mana? Hari kita kena tahu macam mana kesihatan kita kena bertindak. Kena kuarantin. Bila kata kuarantin 10 hari lah. Janganlah nak mana-mana 3 hari. Jadi untuk yang kuarantin di rumah tu, kita kena jujur. Jujur. Terutamanya kepada kategori kedua tu. Kategori kedua yang ada kontak rapat dengan pesakit COVID tu, sebab dia tak ada gelang, tak ada gelang pink. Tak ada gelang. Bila orang nak tahu. Kalau dia keluar pergi supermarket pun orang tak tahu, sebab dia tak tahu yang, contoh dia tak tahu yang saya ni ada kontak rapat dengan COVID. Tak tahu. Jadi kita kena kita kena jujur 10 hari, lepas tu kita bolehlah keluar. Okay, kalau bergejala kena jumpa doktor.
Okey, saya rasa itu sajalah yang saya ingin sampaikan. Jadi saya harap tuan-tuan tahulah apa hari ni kita belajar berkenaan definisi konteks rapat. Kita tahu apa maksud dia supaya kita dapat membantu mengurangkan kes baru untuk COVID-19. Okey. Jadi saya tak tahu apa jangkaan dia, dan saya yakin kerajaan Malaysia akan membuat sesuatu keputusan yang baik yang terbaik untuk rakyat Malaysia. Okey, kita harap bersabar. Setiap perkara ada penyelesaiannya. Okey. Muhasabah diri, take care, tolong jaga diri kita sendiri, jangan pentingkan diri sendiri. Kita gunalah masa kita ni bila bekerja di rumah ni untuk melihat apa yang kita dah melakukan 10 tahun akan datang. Kenapa benda ni berlaku? Saya ada sebab. Okey. Saya kata Assalamualaikum, dan tolong jaga diri masing-masing. Okey, kita jaga kita, Allah jaga kita, semua akan selamat. Sekian.